yang dihormati, lagi dikasihi, lagi dirahmikan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, Da'i sejuta ummah, yang dihormati, lagi dikasihi Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Rizal Ghazali, Mudir Madrasah Darul Atiq, yang dihormati, lagi dikasihi Abatin selaku pengarah program, Sof pengurusan program Idrak Pelaksana Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan barakah ini kita dapat bersama-sama dalam bicara murabi. Dan insya-Allah untuk slot yang pertama pada malam ini insya-Allah kita akan bersama dengan Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus, dan seterusnya slot yang kedua selepas salat Isya insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar Ayub insya-Allah. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, majlis dengan penuh ta'zimnya, mempersilakan yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Azhar Idrus, Da'i sejuta ummah, untuk menyampaikan tazkirah yang falyatafaddal masykurah wa minallahi ma'ajurah. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sangat kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Nafizul, seterusnya yang kita kasihi Mudir Madrasah Darul Atiq yang tuan-tuan dan puan-puan berada di sini sekarang, iaitu Al-Ustaz Ahmad Rizal Al-Ghazali, seterusnya seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Madrasah Darul Atiq sekalian yang telah bersusah payah untuk mengumpulkan kita pada malam ini. Hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul sekali lagi pada malam ini dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan berhimpun beramai-ramai kita pada malam ini, menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal soleh yang akan ditulis di dalam buku catatan amal kita insya-Allah. Yang kita harapkan kerja-kerja yang kita lakukan ini memberi keuntungan bagi kehidupan kita di dunia, dan yang kita harapkan sangat sebagai saham yang akan menguntungkan kita, memberi kemenangan kepada kita pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengurusi majlis tadi, malam ini ada 2 slot. Saya diberi kehormatan, alhamdulillah, dan jutaan terima kasih kepada pihak yang menjemput untuk mengisi slot atau ruang yang pertama. Sebelum kita pergi kepada slot yang kedua yang ditunggu-tunggu, iaitulah bicara murabbi daripada Al-Fadhil Al-Ustaz Wadi Anwar. Sekarang ini kita berada di zaman fitnah. Sebab itulah apa yang kita lihat, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, kebanyakannya adalah fitnah. Fitnah dengan maksud perkara yang merosakkan dunia dan akhirat kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanul kha'in wa yu'tamanul fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ruwaybidah wa qila wa ma ruwaybidah qala ar-rajulu tafah fi amril ammah atau kama qala. Rawahu Ibnu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu
seorang daripada sahabat Nabi SAW yang terkenal meriwayatkan hadis, telah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat sinonim dengan apa yang kita berada sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, iaitu pada zaman yang penuh dengan kacau bilau dan fitnah. Pada zaman itu dibenarkan orang-orang yang berdusta dan dibustakan, dibohongkan orang-orang yang benar. Orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap khianat. Dan pada zaman itu akan bercakap-cakap oleh golongan Rawaibidah. Bertanya seorang lelaki, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan Rawaibidah itu? Rasulullah SAW berkata, iaitu orang-orang yang bercakap atau masuk campur segala hal urusan manusia. Salah satu daripada sifat Nabi yang kita belajar iaitu as-sidqu, benar. Lawannya khianat. Yang ini wajiblah para Nabi itu bersifat dengan benar. Dan wajib atas jalan syariah kita umat ini menghiasi diri kita bersifat dengan benar. Tetapi Nabi SAW beri amaran, sayati ala nas, lagi akan datang, lagi akan ada, lagi akan berlaku. Daripada zaman Nabi SAW panjang, kata ulama. Sebab tu Rasulullah menggunakan huruf sin, tidak dengan ya'ti. Kalau ya'ti esok lusa, kalau sayati nanti, lama nanti akan ada. Iaitulah mungkin kemungkinan besarnya di zaman kita, bila kita tengok sifat-sifat yang disebut oleh Nabi SAW. Zaman mana tu? Zaman tu sanawatun, beberapa musim, beberapa tahun, beberapa zaman. Khada'at, yang penuh dengan kacau bilau. Zaman huru-hara. Huru-hara dengan maksud memeningkan umat Islam. Mana satu betul pun tak tahu. Hak mana betul, hak mana ngaruk. Hak mana dosa pahala pun siapa ada erti dah. Kenapa? Kerana khada'at, daripada perkataan tipu. Penuh dengan penipuan, penuh dengan lebong, orang Terengganu panggil, macam-macam jenis pendustaan. Inilah zaman yang disebut oleh Nabi, yang Nabi sifatkan, iaitu yusaddaku fihal kazib, dibenarkan orang yang berdusta. Pada zaman ni, orang yang berdusta benar. Orang yang cakap pelawak, menipu benar. Dia kadang-kadang dia tak bercakap tu, orang tepuk tangan tu. Padahal dia seorang pendusta. Dia belum cakap lagi, baru tunjuk khusi tu, orang like dah. Live dia. Belum dia keluar lagi. Hebatnya terjadi fitnah pada akhir zaman. Jangan pandang makna fitnah maknanya bohong. Fitnah dengan makna perkara yang membinasakan agama, yang merosakkan akhirat kita. Orang yang cakap tipu, betul. Walaupun dia tipu, orang kata betul, ya betul, benar. Wa yukazzabu fiha as-sadiq, dan orang yang berkata benar dia anggap bohong. Sama ada pada hakikat seperti dia kata ya, ataupun pada majas dengan makna saja, iaitulah meninggalkan orang yang bercakap benar dan menumpukan kepada orang perbuatan-perbuatan, rekaan-rekaan yang pelawak, yang menipu. Contoh mudah, dalam masa yang sama pukul 8 malam, di masjid, di surau, di balasah, para asatizah, tuan-tuan guru baca tafsir Quran, baca hadis, baca kalam ulama, iaitu semua perkara-perkara yang benar, tidak diberi perhatian oleh umat Islam. Mereka menumpukan dengan rancangan-rancangan televisyen, drama-drama, lakonan-lakonan yang jelas suatu pembohongan. Inilah zaman dia. Kalau kita kata bukan zaman kita, mungkin akan datang.
Kita tengok apa muhasabah zaman kita sekarang. Orang lebih percaya kawan-kawan daripada ayat Quran. Walaupun ulama besar mengatakan haram, tapi dia kata belum boleh diterima lagi. Bila ada kawan dia mengatakan tidak haram, ini baru betul. Jadi kawan dia itu lebih dipercayai daripada orang-orang yang mu'tabarun, yang diberi pengiktirafan oleh dunia sebagai benar. Maka kita kena insaf, banyak bertaubat kepada Allah, kerana nampaknya kita sekarang sudah berada di zaman hak Nabi kata ni, kalau bohong orang kata betul, orang yang cakap betul dia anggap bohong. Tuan-tuan guru kita tengok, bila dia berkata suatu hukum, 3 orang yang bersetuju, 20 orang tidak bersetuju. Padahal mereka adalah orang-orang Islam. Kenapa? Kerana Nabi ini wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap guna otak saja. Segala yang Nabi bagi tahu wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Kita kena muhasabah, kena insaf diri, banyak bertaubat kepada Allah, minta pelihara daripada Allah daripada berada di zaman fitnah ini. Di antara hadis yang patut kita beri perhatian ketika berada di zaman fitnah ini, hadis yang sangat pendek. Nabi SAW berkata, man samata najat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Kenapa? Kena tengok ramai rakan-rakan kita sekarang ini, mereka bercakap-cakap, mereka berkata-kata, padahal perkataan mereka menghombankan mereka dalam lembah neraka Jahannam. Semua benda dia nak bercakap, sehingga kan yang tak sesuai dengan akal fikiran ni, walaupun ia daripada hukum hakam yang telah ditetapkan oleh ulama, dia tak wakaf. Dia komplain, dia kritik. Kenapa? Kerana menganggap kebebasan bercakap-cakap. Inilah zaman yang patut kita raikan, man samata najat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Banyak dah teguran daripada ulama bagi kita semua yang bukan bertaraf ulama. Jangan cakap perkara agama, kita menyampaikan saja. Jangan ulah, jangan duduk pandai-pandai, duduk syarah, duduk tafsir. Wa ma yanbaghi lil jahili an yatakallama. Tidak patut bagi kita orang jahil ini bercakap-cakap. Wa yanbaghi lil alimi an wa la yanbaghi lil alimi an yaskuta. Dan tidak patut sama sekali bagi yang alim itu diam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang percaya dengan Allah dan dia yakin dengan balasan hari akhirat, jika dia berkata yang benar dia dapat pahala, kalau dia berkata yang dosa dia akan dihemban dalam api neraka, falyakul khaira, berkatalah yang baik. Dalam media sosial kita hari-hari boleh terlibat dalam perkara seperti ini. Diminta yang belakang-belakang tu jarak-jarakkan sikit, kerana ada komplain daripada mata yang melihat. Saya saya kena pakai mask. Sila pakai mask. Laki-laki perempuan, dulu perempuan yang pakai mask, dan ni laki-laki perempuan pakai mask belaka. Pakai mask. Ini untuk tanggungjawab, di bawah tanggungjawab madrasah. Saya pun sendiri tak mau pakai mask, tapi lah kerana SOP pakai mask. Nak bercakap ni kalau pakai mask jadi lemah. 2 tahun pakai mask, yang tak pernah kita mimpikan. Tahun 2000, tahun 2010, tahun 2015, tahun 80-an, tak pernah mimpi lagi bahawasanya satu masa Allah jadikan kita kena pakai topeng seluruh dunia. Teringat dulu tahun 90-an, seorang laki-laki dia naik motor besar, dia masuk dalam bank, dia lupa buang topeng, serkup kan mask. Dia buang helmet, topi keledar buang, tapi mask serkup muka dia tak sedang buang. Ditangkap oleh polis kerana pakai topeng. Dan sekarang siapa yang masuk ke dalam masjid kalau tak pakai mask akan kena saman.
Inilah. Ya. Buka sikit, ini datang komplain lagi, jangan rapat. Kita sudah patuhi, sudah setuju untuk patuh SOP. Boleh buka sikit lagi tak? Kat belakang tu rapat sangat tu. Yang mana boleh dengar daripada luar boleh juga. Boleh berenggang sikit lah. Luar pun masih kosong ramai, jadi jangan rapat sangat. Sering panas. Tolong. Neh, tolong perenggang sikit. Jarak. Kerana pihak madrasah sudah memberi akur janji untuk menjaga SOP. Tolong gerak sikit. Wah, kau nampak gerak sikit. Kau nampak gerak langsung. Aduh. Alhamdulillah. Kita ni umat wasata. Umat sederhana, tidak ekstrim. Tidak legai sangat, tidak ekstrim sangat. Bukan semua benda kita nak buat, bukan semua benda kita nak tinggal. Bukan semua benda kerajaan tu tak betul, bukan betul berlaku. Kita patut-patut. Bagus. Terima kasih kepada yang sudah menjarakkan. Jaga pakai mask. 2 tahun pakai mask. Sampai baru ni buka mask tengok Allah, duh muka. Jadi ni pakai bukan kerana COVID, jadi kalau buka jadi muka jadi uduk. Jadi pakai tu nak suruh comel je. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan kepada kita. Tak lama lagi kita akan dapat buka, masya-Allah. Kalau tak silap dengar khabar tadi 2029 dah. Pakat jarak insya-Allah. Jadi dalam media sosial kita boleh terlibat dalam perkara ini. Kita menulis, kita live, kita bercakap. Kamu bercakap yang baik, maka kamu selamat. Kamu diam, kamu selamat. Kita pandai ayat Quran, tulis ayat Quran dalam Facebook. Kita pandai tajwid, ajar orang tajwid dalam Facebook. Kita pandai apa lagi? Hadis, baca hadis dalam Facebook, tulis. Kita tak pandai, kita copy sudah. Sekarang ni ramai sangat orang yang terlibat dengan satu sifat mazmumah yang disebut hubbus syah. Gila masyhur, kasih nak suhu. Orang panggil gila viral. Nak nampak hebat walaupun kita tidak ada ilmu. Jadi hari-hari kena tulis, kena buat status. 10 status dibuat, 7 mengundang dosa. Dan kadang-kadang entah apa-apa status pun. Tak perlu. Kita tak dapat apa pun kalau orang like kita 1000 atau 1 juta. Tak dapat apa pun. Nampak? Kita pandai, kita tulis yang benar. Dan kalau kita tak pandai, kita copy. Banyak dalam website, dalam blog, terjemah Quran, terjemah kitab. Copy. Kongsi saja. Tak payah kita nak reka sendiri. Akhirnya tak apa-apa. Kadang-kadang berlawan dengan ayat Quran. Kadang-kadang status kita bercanggah dengan maksud hadis. Tapi kita nak bunyi sedap. Kita yang mula-mula tulis, kita rasa bangga. Kemarin kita tulis status dapat 7 like. Hari ni 10 print screen. Kenapa? Kerana hubbus syah dalam hati kita, nak kepada masyhur, nak nampak popular. Ada benda buat kerana Allah. Allah bagi popular, alhamdulillah. Tak popular, sudah dicatat apa yang kita, kebaikan yang telah kita buat. Kita mengajar seorang mari dengar pun dapat syurga Allah. Kita mengajar 40,000 orang dengar pun syurga Allah. Tempat yang sama. Jadi kena baiki benda-benda lagu ni. Jangan duduk buat-buat status lah pelik-pelik. Nak nampak kita hebat, nak nampak kita yang tulis, nak nampak kita yang pandai mengarang status dan sebagainya. Padahal benda tu mengarut. Kita rasa betul sebab kita tidak ada ilmu. Dan bila ada orang tegur, kita marah. Tak kena status lagu ni. Oh, kita marah. An-nas adu lima jahila bihi. Manusia itu perangai dia akan berlawan dengan apa yang dia tak pandai. Orang kata tak betul, dia tak dengar, dia lawan lagi. Nampak? Sebab tu Nabi kata fal yakul khaira. Mu nak tulis dalam media sosial, dalam Facebook, dalam Instagram, kilogram, minogram, tulis yang baik. Fal yakul khaira. Cakap yang baik je. Dah kita tak pandai. Nak copy paste pun tak pandai. Aulia smooth, diam. Itu yang menyelamatkan.
Mansamatan aja. Dia buka Facebook, dia buka Instagram, dia baca yang orang tulis. Dia tak tulis apa-apa, tak ada masalah. Dan dapat ilmu kepada dia. Tak dia nak tulis juga. Akhirnya mengarut. Kalau benda tu lara, tak ada dosa, tak ada pahala. Kalau benda tu haram, benda dosa, itu dia dapat dosa. Nampak? Kehidupan kita sekarang ini, kebaikan ada 10, kalau 10, 9 tu duduk pada diam. Imam Ad-Dailami pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, bersabda, al-afiyah asharatu ajza. Kebaikan itu ada 10 juzuk. Tis'atun fi samti. 9 ada pada diam. Pada zaman kita ni. Nampak? Kalau kebaikan itu ada 10 masa ni, 9 kebaikan ada pada diam. Tak cakap, diam. Dengar orang yang alim berkata-kata. Dengar orang pandai dah cakap, kita diam. Al-ashir fi uzlati 'anil nas. Dan yang ke-10, uzlah daripada manusia. Padahal uzlah itu satu amalan yang sangat hebat. Tapi 9 duduk kehebatan pada diam. Kerana sambungan daripada hadis yang pertama tadi, iaitulah Nabi menyebut bahawasanya akhir zaman ada satu golongan ruwaibidah. Sahabat tanya, ruwaibidah ni apa? Orang yang nak masuk campur segala urusan. Ya, kita boleh lihat hari ni semua benda dia nak ulah. Nak ulah, kalau banjir dia ulah tentang banjir. Kalau tsunami dia ulah tsunami. Dia kerja dia agenda je. Hukum hakam tubik halal haram dia ulah balik. Tafsir tu ulama dia ulah balik. Hukum hakam tu dia ulah balik. Ada bab dia, hal rumah tangga orang, tak jadi nikah, ulah. Nikah awal sangat, kupah. Cerai pula dah, ulah balik. Semua benda. Ini golongan yang tidak beriman, yang tidak naik amal mereka ke atas langit. Sedangkan amal kita ini, dia angkat ke langit. Orang tanya kenapa Nabi SAW suka puasa hari Isnin. Kerana pada hari ini aku dilahirkan, pada hari ini dia angkat amal ke langit. Dan kalau amal tak angkat ke langit, tapi boleh 20-30 like dalam Facebook, nak buat apa? Nampak? Berhentilah kita masuk campur dalam segala benda. Segala hal nak kupah, segala benda nak ulah, nak tunjuk pandai. Akhirnya merapu habis. Ibu bapa kita dapat aib. Orang tak kenal kita, orang kenal ibu bapa lah. Anak doloh bengong pada begitu. Nampak? Kita dapat apa? Kita nak mesku. Dah 100 like kan boleh ni. Tidak ada keikhlasan buat kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sungguhnya hidup aku, termasuk kita duk tulis dalam media sosial itu, hidup kita tu lillah, kerana Allah. Bukan nak cari like, bukan nak cari share ramai. Nampak? Balik kita ke pangkal jalan. Ikut yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh kehidupan terbaik bagi kamu tu di batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya A sampai Z kerana Allah. Kita mengajar, Allah bagi popular, alhamdulillah. Tak popular tak ada masalah. Ni duduk buat nak suruh popular. Nak paksa orang buat lagi tu fikir nak suruh jadi suruh. La ilaha illallah. Kita baca hadis. Nampak tak? Apatah lagi orang yang mendengar pendidikan daripada kita nak dapat keberkatan. Kita sendiri nak kepada kemasyhuran. Kita sendiri nak kepada glamour dan sebagainya. Itu semua kerja Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa rendah diri, Allah angkat dia. Bila Allah angkat dia, 1000 tahun mati, nama masih meniti di bibir kita. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Sudah 1300 tahun dimakamkan. Duduk dalam kubur mati dah 1300 tahun. Kerana apa? Kerana rendah dirinya. Orang sebut lagi namanya siang dan malam. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Betul tak?
1400 tahun dah mati, orang sebut lagi. Kita hidup ni orang tak sebut dah. Kalau mati, lu fikir sendirilah. Kenapa? Kerana man tawadha'a rafa'a Allah. Siapa yang rendah diri, buat kerana Allah, Allah angkat nama dia. Bila Allah angkat nama dia, tak ada orang boleh perubah nama dia dulu, kini dan selamanya. Inilah zaman wa yu'tamanu fihal kha'in. Orang yang khianat, orang serah amanah. Orang beri tugas-tugas besar. Orang beri kepercayaan walaupun dia pengkhianat. Walaupun dia tukang suka menipu, suka berdusta, jauh daripada amalan-amalan akhirat, orang nanti. Kenapa? Kerana membenarkan akan ucapan Nabi. Zaman yang kita ada sekarang, zaman khada'at, penuh dengan kacau bilau. Tu guru orang tak percaya dah. Nampak? Tengok manusia sekarang dalam dunia 8 bilion. 1.8 bilion saja yang Islam. 1.8 bilion berapa orang semayang? Yang Syiah, yang Qadariyah, yang Mujassimah tak buang lagi. Tinggal berapa? Ahli Sunnah wal Jamaah. 1.8 bilion umat Islam yang hidup sekarang. Nabi kata sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku berapa bilion pun akan berpecah pada 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan dalam api neraka. Wahidah fil jannah. Satu saja ke dalam syurga. Bagaimana kita nak masuk golongan yang satu? Kita buat baju tak jadi. Kita tulis t-shirt belakang Persatuan Ahli Sunnah Kampung Gemuruh. Tak jadi Ahli Sunnah. Tak jadi. Dengan akidah. Jaga akidah, mantapkan akidah. Amalkan supaya iman kita itu gemuk dan subur. Dan kalau semua benda kita nak ulah, halal haram kita nak ulah. Orang kata gini haram, dia lawan balik. Oh, padang lah haram belaka. Orang ni tak boleh ni, jual beli gini tidak sah. Mu pandai sangat, semua benda tak sah. Orang kata kalau benda begini, kalau buat masuk neraka, ustaz nak ambil kerja Tuhan. Habis benda. Yang dia tak bersetuju, dia nak ulah. Nampak? Kena hati-hati. Nabi ni dia bercakap untuk kita, bukan untuk dia. Supaya kita ambil iktibar, ambil pengajaran. Dan pada zaman ini, yukhawwanu fihal amin. Orang yang amanah, orang tak percaya. Orang yang benar, orang yang hebat kebenarannya akan difitnah, akan dituduh, akan disailam, akan diancam, akan dibuat macam-macam. Supaya orang tidak lagi percaya kepada kebenaran. Kenapa? Kerana kita pada penghujung daripada alam. Kita tak kata tahun berapa kiamat, kita sudah berada pada hujung-hujung dunia. Tahu tak? Alamat kiamat yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alamat bumi nak kiamat. 1400 tahun dulu. Nampak? Betul. Kerana Nabi ini, Nabi kata ana khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup segala nabi, penutup segala rasul, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi selepas. Yang ada Nabi tinggalkan dalam kitab-kitab hadis rentetan schedule, orang panggil jadual-jadual berlakunya kiamat dengan dajjalnya, dengan ini dan sebagainya. Tapi kita kena ambil pengajaran, kena ambil iktibar, kena ambil perhatian molek dengan tazkirah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak disimpan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab hadis. Salah satunya hadis ini. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Zaman kita ini ruwaibidah cakap-cakap. Apa ruwaibidah? Tanya seorang sahabat. Rajul tafah, orang bodoh, orang jahil, orang bengong, orang tidak ada ilmu. Semua benda dia nak bahas. Habis urusan-urusan besar manusia, dia masuk campur. Nampak? Kalau kita kata banjir besar, itu adalah suatu bala daripada Allah. Oh, dia lawan. Dia kata ini bukan bala, ini bencana. Nampak? Janji lawan. Jangan diam.
Kalau diam, beramal dengan sunnah Nabi. Man samatan aja, auliyasmun. Nabi kata diam, jangan diam, kerana kita tidak suka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikat. Ini bukan bala, ini bencana. Oh, dia kata gitu. Kita kata ini bala daripada Allah. Bala ke mana? Ini umat Islam. Bala lah umat Islam. Allah turunkan bala. Bukan orang kafir waktu Allah turunkan bala. Tak. Semua manusia Allah turunkan bala. Cuma bila orang beriman, ujian yang menaikkan martabat dan kedudukan mereka. Kalau kepada musuh-musuh Allah, bala itu diterjemahkan dengan azab. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nampak? Linabluwahum, kami jadikan pada dunia ini segala yang ada, kemewahan, rumah, kenderaan, ternakan, ladang, kilang dan sebagainya, zinatan laha, perhiasan. Apa tujuan? Linabluwahum, supaya Allah membalakan akan manusia. Apa makna bala? Kita orang beriman, datang banjir besar seperti itu, ujian daripada Allah. Musuh-musuh Allah, azab daripada Allah. Bukan bala bencana. Bukan bencana alam. Bencana alam tu benda. Alam tu benda. Dia nak lari, tak mau balik kepada Allah. Tak mau balik kepada perintah Al-Quran. Lepas tu duk balah juga, duk balah. Kenapa? Kerana semua benda dia nak ulah. Siapa time tu big COVID, dia ulah COVID. Itu big vaksin, ulah vaksin. Kita duk tengok kaki ni duk ulah mana sangat kijim dia. Duk tengok peh dia. Main bola ya petang-petang. Nampak tu? Siapa pandai pada mufti, siapa pandai daripada pengarah kesihatan, siapa pandai pada ustaz ni, siapa pandai daripada ramalan cuaca, semua benda dia nak betul belaka ni. Ini ruai bidah. Segala hal Nabi kata, dia nak masuk campur, nak ulah, nak khabar dia ni hebat dan sebagainya. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Dipelihara daripada Allah, daripada masuk cara tidak sedar, sudah menjadi golongan ruai bidah. Hal diri kita sendiri pun tak terurus. Ada yang dia kata mazhab-mazhab ni tak berapa betul sebenarnya, tak berapa tepat. Dia tu pada ain tak lepas. Dia tak mampu eja namanya dalam jawi, tapi dia boleh pertikai imam mazhab. Allah berkata. Kenapa? Kerana dia bodoh, kerana dia jahil. Kalau dia cerdik, dia tak cakap lagu tu. Nampak tak? Kita pergi sekolah darjah 1. Kita kata sistem dalam sekolah ni tak betul. Habis kelas, dia akan pergi kacau. Dia kata tak betul. Murid tu memang orang tak benar akan datang sekolah, dia hantar ke pusat psikiatri, ada masalah mental. Nampak? Jangan kita pandai daripada orang. Nampak? Kita kena rasa orang lebih tahu daripada kita. Tapi gitulah fitnah akhir zaman. Benda agama saja kita nak tunjuk pandai. Kita tak mau terima daripada pakar-pakar agama. Tapi benda lain kita serah diri. Kita saat exhaust kereta kita rosak, kita pandai pula bagi kat tukang exhaust. Tukang exhaust kata nak dibakar dah exhaust ni, tukar 400 lebih. Bapa dak kata pula saya tidak setuju, rasanya pendapat ini bid'ah. Pandai 400 lebih dah, dia kurang sikit 307. Tak apa kan. Betul tak? Bila kita sakit gigi, doktor kata ada masalah awak ni bekak sampai 2 minggu lebih ni, ada satu orang bawah tu dia dijangkitan kuman. Apa kita tak bahas, tak lawan. Bahas lawan doktor, dak. Cabut-cabut hati. Tapi benda agama saja kita tak setuju. Kita akan canggah. Habis orang ulama mana pun kita akan canggah. Kenapa? Kerana sifat perangai ruwabidah itu ada di dalam hati. Nampak? Ini yang dikata inna syaqiyya la syaqiyya fil azal. Daripada azali lagi sudah ditakdirkan bila lahir ke dunia menjadi orang yang sangat celaka. Faham lagi? Oh, jangan main-main. Kita ni barang tulis. Barang tulis. Kita dok kata guana dia ni siapa? Dok cakap nasihat jadi apa dok? Kau ayat Quran pula awak kau. Daripada azali sudah ditulis
sebagai orang yang celaka bila lahir ke dunia. Mu nak kata apa pun dia akan ikut. Ini zaman dia. Rajul tafah, orang bodoh, orang bengong, Nabi kata. Orang yang tak ada pengetahuan, orang dungu, fi amril ammah, masuk campur semua urusan masyarakat. Dia boleh ulah bagaimana corona, bagaimana covid, bagaimana vaksin dan sebagainya. Dah kan sekolah tak datang liga. Nampak? Tapi dia naik kapal terbang, dia tidak bahas pula dengan pilot. Patut dia pergi kat pilot, saya tak setuju. Meta ni patut duduk depan. Saya tak kenal Meta ni duduk sini, letak bawah. Dan kalau tak setuju, biar saya bawa kapal terbang. Jauh. Kenapa? Dia tahu dia jahil. Tapi manusia yang jahil, dia sangat memusuhi agama Islam. Walaupun dia tahu dia jahil agama, dia tetap akan lawan ulama-ulama. Kenapa? Kerana syaitan sudah menghasut. Jadi mudah-mudahan kita insaf, tak ada rugi apa-apa. Kita berada di satu masa yang disebut sebagai sanawat. Inilah masanya yang khada'at, yang kacau bilau. Ambil pelajaran. Nabi kata fal yakul khair. Tak usah nak ulang semua benda. Tak ada rugi apa pun. Tak ada rugi apa. Kita berdakwah, silakan. Orang muda minat agama, silakan. Tapi jangan nak jadi ulama. Duduk pada tahap yang betul. Naik tangga jangan pakai lapang tangga sekali lompat. Patuh riuk kayak gini. Nah, naik satu-satu. Tak rugi apa kita. Ikhlas. Kita post dalam WhatsApp hari-hari kita atau hadis pagi-pagi, jangan berhenti. Sama ada orang share, ada orang kata jazakallah, atau ni tak. 3 minggu dah ada atau hadis papa subuh, ni tak ada orang kata apa pun, left group. Kenapa? Kerana dia tidak kerana Allah. Kalau kerana Allah, dia rasa riang, dia rasa gembira, kerana dia boleh buat sedikit sumbangan untuk kawan-kawan dalam grup WhatsApp dia dengan beberapa potongan hadis walaupun pendek setiap pagi. Nampak? Tidak ada keikhlasan. 4 perkara ada siapa kepada Allah, walaupun mu petani, walaupun mu dorai kita. Tak pakai serban, tapi sudul siapa kepada Allah. Pertama iman, kedua ilmu, ketiga amal, keempat ikhlas. Orang ikhlas saja tidak dapat dihasut oleh iblis laknatullah. Kalau orang alim boleh dihasut, orang beramal boleh dihasut. Tapi ilmu mendahului amal. Jadi macam mana solusinya? Cara nak selesai masalah. Kita alaikum bi majalisil ulama. Selalulah kamu berada dalam majlis ilmu, tak ada rugi apa pun kita. Ni orang buat darul atik, buat madrasah, nak sampaikan ilmu kepada kita. Yang ada duit beri sumbangan. Kita tak pandai mengajar, TWBT. Kita tak jadi AJK masjid, tak jadi tukang azam, tak jadi imam, pergi semayang asar, berpitih RM10. Maka kita terlibat sama dalam kerja-kerja jalan-jalan menuju ke syurga Allah. Talabul ilmi faridah, belajar ilmu itu faridah. Ilmu mana nak belajar? 3 saja. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu akhlak yang baik. Tak rugi kalau kita belajar 3 ilmu ini. Jangan belajar ilmu ikut suka. Oh, saya tak minat fiqh, saya minat ni je, tasawuf saja. Punah-panah kita nanti. Kita pergi sekolah, masuk setiap kelas. Mu'alam pun kita tak lari, masuk matematik pun kita tunggu, bahasa Malaysia pun kita belajar, insya-Allah kita akan jadi murid yang berjaya. Itu pertama. Iman, alhamdulillah kita orang beriman. Batu ingatlah bila kita dengar orang kata wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, katalah aku orang yang beriman. Jangan kata insya-Allah. Faham lagi? Jangan syak, jangan ragu. Aku orang yang beriman. Tapi kita dengar wahai orang-orang yang bertakwa, jangan kata akulah tu. Wahai orang yang zuhud, insya-Allah akulah tu. Jangan. Insya-Allah mudah-mudahan aku jadi orang yang zuhud. Orang-orang yang sabar, bukan aku tu. Insya-Allah berikanlah aku dapat masuk di kalangan orang yang sabar. Tapi wahai orang yang beriman, akulah orang beriman. Bukan insya-Allah akan jadi orang beriman. Kenapa? Kerana dia ragu tentang iman itu, masih lagi kufur. Dan yang ketiga tadi, jagalah. Biar di mulut kita.
Nak cakap lah 4 hari 4 malam tak berhenti tak apa, tubik buih ikut mata pun tak apa. Tapi falyakul khairan, berkata yang baik. Kenapa? Kerana ma yalfizun qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak kamu berkata satu patah perkataan sekalipun, maka ada malaikat di sisi kamu yang mencatat. Sehingga dikatakan kita tulis kok Reheng tulis. Nampak? Jaga mulut. Itu satu daripada menyelamatkan diri. Jaga mulut kita. Nampak? Sesuatu cakap lah. Banyak diam. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak baca kitab, banyak dengar kuliah. Mulut diam. Nak tulis, kopi orang sudah. Tak ada komang apa pun. Nah, dah kita tak pandai, kopi sudah. Banyak mana penulisan ulama-ulama di dalam blog, dalam website. Kita pandai orang putih. Terjemah ke bahasa orang putih. Kita pandai Arab, pergi website ulama bahasa Arab, terjemah bahasa Malaysia. Sari satu. Itu sebenarnya saham yang betul untuk kita ceburkan diri. Nah, ni hal rumah tangga orang habis benda nak masuk campur. Kawan tu dak nikah, kata dak kok cetong. Nikah awal dia kata galak. Habis benda dak kena. Betul tak? Itu perangai kita. Orang Eropah. Saya punya kawan ni dia belajar di Jerman lama. Orang Jerman ni dia memang kurang dengan orang luar. Kalau tahu orang Malaysia ke orang Indonesia, dia tak berapa rapat. Nah, dia budaya dia gitu. Tapi dia tidak jahat. Nah. Bila dia berkawan dengan orang Jerman, orang Austria, dua negara ni, dia dapat buat satu keputusan. Bosnya kalau kita pergi rumah dia, kita mengumpat hal orang, dia cukup marah. Padahal larangan mengumpat itu adalah larangan daripada Allah dan Rasul. Nampak tak? Kalau kita berakhir hidup cerita hal rumah tangga jarang-jarang orang Jerman, orang Austria ni cukup kecil tu. Perangai huduk gitu. Itu orang kafir tu. Orang kafir. Kita ni umat yang terbaik. Khairul ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, tiba-tiba mulut kita jahat. Cakap dosa, habis. Kawan tu nikah awal dia kata galak. Apa salah kita jawab jodoh? Nikah lewat dah rot cetong, mamba macam-macam. Pak bini pula tua, laki muda, dia ulang lah. Nampak? Bini tua, laki muda. Dia kata main bomoh. Laki tua, bini muda. Nak bahasa ke? Faham lagi? Nikah seorang, nikah pula seorang lagi. tak mak. Kalau tak mak nikah seorang, tak cukup bini. Nikah 3, gila seks. Maknanya nak jadi betulnya besar luahnya neraka Allah tu, ramai diperlukan untuk layak menjadi member of the hell, ahli neraka. Betul tak? Itu contoh. Pada apa salahnya? Oh, jodoh dia yang tengok. Padahal dia tua dah boleh nikah anak dara. Alhamdulillah. Dah. Bangsa main bomoh tu aku tahu main bomoh. Faham lagi? Ini. Semua benda nak ulah. Orang jual tak kena, orang tak jual kena. Habis semua benda lah. Orang kerajaan macam doktor rakyat doktor. Betul siapa? Dia seorang yang betul. Ini penyakit umat akhir zaman. Nampak tak? Berobat molek dah. Kita ni mewakili ibu bapa kita sebenarnya. Jadi orang yang baik. Allah beri peluang kita hidup sekarang ni. Apa lagi? Orang lain duduk dalam kubur dah. Ramai mana yang mati Covid. Ramai mana corona, macam-macam ditidurkan dan sebagainya. Kita hari ni boleh duduk, boleh hidup, boleh mari pula malam ni di Darul Atik Gemuruh, boleh duduk dalam kuliah. Nikmat tak? Maka ambillah peluang, jadilah orang yang baik. Itu je. Supaya Allah panggil kita di akhirat, ya ibadi wahai hambaku. Kalau Allah panggil hambaku di akhirat, masuk surga dia. Nampak? Tak ada kita. Biar mu siapa pun, orang miskin, orang kaya, jadi orang yang baik. Itu saja, mudah. Ambil peluang. Kau mati dah. Jadi kita tengok kawan kita ramai mana mati Covid. Tak? Saudara kita, kawan orang dekat, orang kampung, kawan jauh, kau kenal dalam Facebook,
Meninggal Covid, kita hidup. Bapa-bapa boleh kelepar lagi. Orang lain mati, kita hidup. Terima kasih kepada Allah. Nak buat apa ni? Jadi orang yang baik. Antara orang yang baik, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Cakap yang baik. Tak pandai nak cakap yang baik, au liyasmut, diam saja. Insya-Allah kita akan jadi orang yang Allah redha dengan kita. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan kita. Jangan cari keredaan manusia, kawan-kawan duk jet kita, duk sana, duk suka kita, duk viral kita, kita boleh apa? Biar Allah radhiyallahu anhu. Allah redha daripada kita semua. Kenapa? Kerana kita buat perkara yang Allah suka. Jadi mudah-mudahan kalam yang pendek tadi, kalau tidak banyak sedikit menyentuh hati sunabari kita, para hadirin, dan kita pakat-pakat perbaiki diri, jadilah orang yang disebut di ulama-ulama sufi, orang yang baik itu orang yang merasa bersalah apabila mendengar suatu nasihat. Mudah-mudahan kita diberkati kerana ni tak boleh. Mudah-mudahan kita dapat memahami sedikit, kalau tidak banyak, maksud daripada hadis yang Nabi sebut tadi. Berhati-hatilah duduk pada zaman yang penuh fitnah ini. Banyak berdoa biar link kita tidak putus, internet kita dengan Allah. Turun rahmat pertolongan Allah. Dan buat kerja-kerja agama bukan kerana manusia, kerana Allah. Sikit atau banyak, aku akan buat, aku akan cakap, aku akan kata. Saya diwakilkan oleh pihak madrasah untuk melancarkan kutipan sumbangan derma. Kutipan yang akan dibuat oleh petugas malam ini yang memakai karung berwarna coklat dan merah seperti ini. Baju hijau Darul Atik Dakwah Center. Dia akan gunakan tag macam ni. Sila bangun sekarang petugas untuk memungut derma. Jangan bimbang, ini derma bukan zakat fitrah. Bila sebut derma, hukumnya adalah sunat kita bersedekah. Dan petugas yang tak cukup karung itu, insya-Allah dia akan gunakan beg plastik hitam. Jangan buat tidur. Tadi baru baca hadis. InsyaAllah. Tak banyak, sedikit. Kita tak mampu nak buat madrasah, kita bagi duit kita. Ma yang kusumalun min sadaqah, Nabi sudah jamin tidak akan kurang harta kamu dengan sebab kamu bersedekah. Makin bertambah. Orang lain mati, kita hidup. Orang lain Covid, kita selamat. 2 kali kerat gelang, tak mati-mati juga kita. Nampak? Syukur kepada Allah dengan bersedekah, berderma. Saya ingat kesesat dah ada soalan pula. Baca sikit dah. Teruskan mengutip dan kita ada sedikit soalan. Soalan yang pertama, kalau kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi, boleh tak kita sabarkan dan kongsi dengan orang ramai? Apakah yang boleh atau tidak bila kita mimpi lihat Nabi dalam mimpi? Teruskan kutip derma. Tunjuk karung tu di depan muka dia. Lagi dia tak bagi derma, jangan beralih. Kalau dia buat tidur, sekekuk dengan karung. Alhamdulillah. Yang paling kita kasihi ialah hadirin sekalian. Bukan penceramah, bukan tetamu khas dan sebagainya. Kerana tanpa hadirin, tak ada makna majlis kita malam ni. Nampak tak? Kereta parking sampai 1 kilometer. Baik, teruskan kutip derma. Saya bawa RM50 Ustaz. Tapi bini pula suruh beli mi goreng 3 buku. Macam mana nak derma? Bagi tahu kat budak itu ini 50, balik 49. RM1 tak apa, asalkan ikhlas. Nampak? Baik pada tak bagi langsung. Kita kata malam esok lah insya-Allah kita derma. Belum tentu. Innaka la tadri masmuka ghadan. Kamu tidak tahu apakah nama kamu esok hari. Kalau mu masih hidup, orang panggil cik mak mu esok hari. Mu mati malam ni dalam tidur, orang panggil jenazah dah esok. Dah.
Sambil-sambil kita memungut derma, memberi sumbangan untuk sekolah Darul Atiq, kita tengok soalan. Dia kata kalau kita mimpi jumpa Nabi SAW, boleh tak kita sebarkan, kita share dalam Facebook dan sebagainya. Hati-hati. Dengar baik-baik pesanan ulama, rekah yang nak khabar. Bila ada orang mimpi jumpa Nabi, maka dua perkara, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Faham lagi? Dan adakah kita tahu betul atau salah? Pada hakikat tidak tahu. Allahu a'lam, Allah saja lebih mengetahui. Boleh jadi dia bercakap benar, boleh jadi dia berbohong. Okey? Yang kedua, tidak wajib kita ceritakan kepada orang. Dan bila diceritakan kepada orang, tidak wajib orang percaya. Sesat masalah. Pada zaman fitnah ini sebaiknya jangan cerita. Faham lagi? Kerana zaman ni bukan benda mimpi, benda depan-depan tu orang canggah lagi. Orang lawang lagi. Jadi sebab tu ulama pesan kan cerita-cerita mimpi ru'yatus salihah, mimpi jumpa Nabi, mimpi sahabat, mimpi jumpa ulama, cerita kepada kawan-kawan rapat sahaja. Nampak? Saya tengok tu ramai YouTuber dapat view banyak kerana buat konten sebar aib orang lain dan guna duit tersebut untuk sara anak isteri. Adakah duit itu halal? Dia kata banyak YouTuber ataupun TikTok dan sebagainya, kandungannya ialah aib orang. Kandungannya ialah fitnah orang. Kandungannya memperaib, memalukan orang. Kandungannya menceritakan tentang rumah tangga orang, membuka rahsia orang dan sebagainya. Jadi YouTuber ini dapat view yang tinggi. Dibayar oleh YouTube 5,000 3 rial, 5,000 4 rial, 10,000 tengok dapat 6 rial contoh. Dah, sebulan masuk 20,000 30,000. Adakah hukumnya halal? Jawabnya ya, hukumnya haram. Kenapa? Kerana pendapatan itu daripada pekerjaan. Kalau pekerjaan itu haram, pendapatan itu haram. Kerja menari tiang, mu menari lagu mana pun, ikhlas kerana Allah, pendapatanmu haram kau. Dia kata saya tidak niat nak tunjuk aurat ke orang. Saya kerana Allah mencari rezeki halal. Tak apa. Tak boleh, tak apa mana. Nah, kerana zat pekerjaan itu. Begitu juga kita ni buat konten duk sebar aib orang. Ramai orang ni dia buat reaction atas kuliah, ceramah dan sebagainya. Dia ambil satu ustaz A, ustaz yang kontra B. Bubuh A kanan, B di kiri. Kemudian dia post, dia upload. Nanti dia tinggal dalam dia punya YouTube, orang akan tengok dan penyokong pro dan kontra akan berbalah bawah tu. Banyak tak sekarang? Itu panggil reaction. Ada yang react seorang ustaz je, dia pun react. Dan ada yang dilaga-lagakan. Dia tak masuk dalam komen, orang berbalah dalam komen. Itu semua itu kerja Yahudi laknatullah. Hasilnya YouTuber macam ni haram. Dan bila makan dia dapat dua kebinasaan. Dalam dunia tidak diterima segala amalannya kerana makan yang keji, makan yang kotor. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Tidak menerima Allah Ta'ala akan satu pun semayang kamu dalam perut kamu makan dari sumber yang haram. Dan akhirat dia akan dapat lebih daripada yang YouTube bagi kat dia, iaitu dia dapat neraka jahanam. Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin pannar aula bi. Setiap orang yang makan dalam badan dia dari hasil yang haram, layaknya masuk neraka. Soalan seterusnya, ramai orang yang mengajar agama sekarang tapi tidak ada pengetahuan asas agama yang kukuh. Macam mana tu? Nabi SAW sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu baris atau satu ayat. Maksudnya bukanlah mana satu potong perkataan, walaupun pendek sedikit daripada aku sampaikan. Ulama-ulama tidak mengharamkan orang yang tidak alim, tidak ulama menyampaikan ilmu. Tapi disyaratkan tahu apa yang dia sampaikan saja. Maksudnya jika kita tahu satu benda, kita sampai satu benda saja. Jangan 10 benda nak sampai. Itu maksudnya. Umpamanya kita dengar, kita tahu satu hukum, bahasanya sengaja tidak mengambil wudu dan kita semayang, itu tidak sah. Walaupun awak bukan ulama,
Awak hanya seorang mak rempit. Tapi awak tidak salah menyampaikan kepada kawan-kawan bahawasanya tidak berwuduk itu tidak sah salat. Tapi jangan lebih daripada itu nak kupas. Maksudnya sampaikan yang kita tahu saja. Cuma pada formal itu ulama-ulama asatizah mereka mengajar A sampai ke Z. Sebab tu jangan kita rasa nak popular dan sebagainya. Kita menyampaikan bukan kerana aku orang ulama dan sebagainya, tapi kerana ini satu keperluan. Tapi jangan keperluan itu lebih daripada hak. Kita orang yang tahu sedikit, kita buat macam tahu banyak. Maka semua benda akan punah. Sama ada benda dunia ataupun akhirat. Kita tahu pasang lidi basikal je, tapi kita sembang bak enjin jet. Orang pun akan confuse. Dia ni kerja jet ke? Tak, dia kerja dah basikal. Wah, habis-habis enjin jetnya kupas sutik-sutik. Itu terlebih. Lalah orang tidak percaya kita. Soalan seterusnya. Wajibkah anak beri nafkah pada ibu ayah? Jika ibu ayah kita kaya, tidak miskin, tidak fakir, sunat beri hadiah. Jika mereka miskin, tidak cukup, wajib beri nafkah. Contohnya ibu bapa kita di kampung, mereka perlukan RM1,000, 2 laki bini itu ibu bapa, untuk keperluan penting hidup mereka. Dan mereka hanya mampu dapat 600. Kita ni ada 4 beradik duduk di Terengganu, ibu bapa di Perak. Maka 4 beradik ni wajib kena hantar sebulan 100 orang. Siapa yang tak hantar berdosa. Kerana sudah wajib beri nafkah. Cukup dah ibu bapa belanja dia, sunat beri hadiah. Soalan seterusnya. Di Facebook ada bincang tentang niqab. Malaysia ikut mazhab Syafi'i. Kalau gitu wajibkah seorang muhakkam wanita memakai niqab atau sunat saja? Maksudnya menutup muka. Wajib tak? Sedangkan mazhab Syafi'i dia kata kita ni semua. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat ulama sebenarnya. Pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuh perempuan adalah aurat termasuk muka dan 2 pergelangan tangan. Okey? Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuh melainkan muka dan 2 pergelangan tangan adalah aurat. Jadi sekurang-kurang orang yang mengikut mazhab Syafi'i ialah menutup seluruh badan melainkan muka dan 2 pergelangan tangan saja. Yang nampak kaki, yang nampak tumit tu, yang nampak keting tu, yang pakai seluar ketat main basikal tu, itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Facebooki. Soalan seterusnya. Selain daripada Darul Syifa, di mana lagi kita boleh rujuk untuk sakit misteri? Ustaz pandai ruqyah tak? Kalau pandai kita dak pergi ngajar dah pada rumah, berobat rumah ni. Ni kita nak ruqyah bini pun tak jadi-jadi. Apa lagi? Duk belebel daripada dulu paklan ni tak berhenti. Kalau aku pandai ruqyah senyap dah bininya. Muak mana bini ustaz senyap? Ruqyah. Faham tak? Dah ustaz tiup-tiup. Dah dia apa? Apa dia adik? Dah nama bini aku Ruqyah dah. Bini nama Ruqyah dah. Dah cakap nak sembuh dah jadi apa. Jadi jumpa-jumpalah ustaz. Bukan semua ustaz mesti tahu Ruqyah. Ayat Ruqyah tu tahu, hukum Ruqyah tu tahulah. Tapi kalau profession sebagai seorang peruqyah itu bukan. Hari tu dulu cerita sikit lah. Tak apa dah. Dulu tu orang mari semayang ajak pasal dia kenal rumah. Lah ni ramai tak kenal rumah. Dulu dia kenal rumah masa duduk ladang. Jadi balik di rumah tengok air penuh atas lambu. Air nak suruh berobat. Waktu sakit gusi, waktu laki dah balik rumah. Ditulis. Macam-macam hal. Makin lama makin yang jadi makin ramai tu sebab dikikap pokok orang. Jadi padahal kita dah ingat sekarang mai ajak. Faham lagi? Jadi ada satu, minta maaf nak cerita, ada satu orang tu, dia mari, dia kata dia kecing batu karang. Jadi bila batu karang kecing sakit, keluar kecing kena terang dan keluar darah. Pedih lah batu karang tu bereret dalam zakar dia tu kan. Nelah habis itu bit darah. Jadi kita dah takkan kata tak boleh. Mai ajak boleh ruqyah dak anda. Bekat mai ajak baca doa minta dia sembuh, ambil nama baca nama minta sembuh. Gitu je. Faham? Jadi selepas beberapa hari dia mari ambil kita tak tahu. Faham? Jadi orang puang dah beri. Waktu beg beri.
Nampak? Selang beberapa hari dia mari. Wak mari ngebuah ngapa dia kata molek jadi molek tak. Dak sakit sikit dah. Terima kasih banyak. Jadi kita pun manusia ni. Jadi balik dah kat dengan orang hok tu apa tu kan. Dak mayang lagi tu. Jadi dak dah buat lagi bini ni satu hari nyinggiwi ke orang tu. Dak tanya kita dulu. Dak dah baca doa baik dah. Lepas tu viral ramah penuh ni nama. Mana lagi? Anak sawang lah apa semua. Memang dah buat lagi ustaz. Dah buat lagi pasal kita kata dah hak buat dah boleh ni. Hak dah buat lagi belah ni, ni dia ambil belah ni. Jadi cari hak tu dak ada nama, cari hak dia ni pula. Pergi serah. Kawan tu balik kok kecing. Dia tu lawas cing. Dah aku dak buat lagi. Mana bisa ni. Kita nak solat tapi orang azan. Kena tunggu azan dulu. Dengar, biasa berlaku. Masuk orang azan. Kita nak bayang tayat. Allahu Akbar. Allah. Jawabnya siapa yang nak semayang tayat boleh masa azan. Nak tunggu habis azan dulu pun boleh. Dua-dua boleh. Mana afdal? Ulama jawab. Tunggu dulu jawab azan dan berdoa. Selawat. Baru semayang sunat. Afdal. Faham? Soalan seterusnya. Saya ada tengok doa imam buat terbalik tangan. Jemaah buat terbalik ke? Apakah maksudnya? Nampak? Biar dia tanya. Betul tak? Tak rugi. Lepas tu yang tukang tanya paling banyak dapat pahala, bukan tukang jawab. Sebab dia bertanya kita dapat kongsi pengetahuan. Dia kata kadang-kadang imam doa gini tapi ada gini. Jawabnya boleh kita terbalikkan tangan ketika sampai kepada minta sungguh-sungguh dengan Allah melepaskan kita dari malapetaka. Contohnya tengah kebakaran besar ataupun ramai umat Islam yang dibunuh, ada negeri umat Islam yang diserang atau berlaku kemarau yang sangat hebat, maka terbalikkan tangan. Tiru siapa tu? Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi semayang ketika kemarau yang bersangatan, Nabi tengok, sahabat tengok, Nabi terbalikkan tangan. Baik. Jadi tak usah balah pak ni. Ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan seterusnya sikit lagi. Boleh tak kita selawat dengan selawat yang disusun oleh ulama seperti selawat tafrijiyah? Ada orang kata syirik. Dengar baik-baik. Selawat yang dikarang oleh ulama-ulama itu boleh diamalkan. Cuma kalau kita ditanya manakah selawat yang banyak ini yang terbaik, yang terlebih afdal yang datang daripada dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Ibrahimiyah, pendapat jumhur ulama. Nampak? Begitu juga dengan doa. Semua doa boleh baca. Doa Nabi, doa sahabat, doa salafus salih, doa imam-imam mazhab, doa imam-imam masjid kita, doa kita reka sendiri, semuanya boleh. Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku perkenan. Allah tak kata mesti doa itu yang Nabi saja. Cuma ulama bersetuju doa terbaik, doa paling afdal, doa maksur, iaitu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya sikit lagi. Orang itu sudah orang yang berhutang, saya berhutang sudah mati. Saya nak buat guana duitnya. Wakaf tanah mesti mati ke guana? Dia berhutang, tapi orang yang dia nak bayar hutang tu mati dah. Memanglah sebab masih hidup pun tak bayar. Dia tak bayar matilah aku senang. Begitulah penyakit. Masih hidup dah sibuk nak bayar, bila mati sibuk nak cari tuang hutang. Lepas tu nak buat guana. Gini. Kita kena serah kepada waris. Ramai orang salah faham. Waris ni ada, digiwi ke masjid, digiwi ke ustaz, digiwi ke madrasah pondok. Haram. Mu kena ganti balik. Itu hak waris. Mu hutang 1,000 ya, tuan hutang mati. Dia tahu tuan hutang tu duduk kampung mana-mana, waris ni ada. Dak dia pergi sedekah ke masjid. Dia tu dah kawan aku kata pergi ke masjid.
Dak kawan tu ulama mana? Dak kawan aku pasal mozek je. Ini masalah. Pandai-pandai ikut kawan. Jangan. Fas'alu ahlaz zikri. Allah kata tanya alim ulama. Jangan tanya kawan. Tak ada dah waris, tidak dapat ditemui. Baru ulama kata bersedekah. Nah, termasuk wakaf. Nah, dia gitu. Ada tertib dia. Anjing naik atas kapek, ada kesang tapak kaki, apakah hukumnya? Kena sama atau tidak? Dengar baik-baik. Anjing tak boleh sama. Tak sah. Yang boleh sama selain anjing dan babi. Perkataan sama itu salah. Sama ini untuk kulit binatang yang mati tak sembelih. Rimau langgar di basikal, mati rimau. Contoh. Maka kulit rimau tu kita buang daging, buang lendir, buang tulang, buang bulu, perbuatan tu dipanggil sama. Nabi kata iza dubihal ihabu faqat tahura. Nampak? Apabila disamak kulit yang najis, jadilah suci. Adapun anjing kalau dia pijak najis, dia kena di kapek kita, bukan sama, basuh. Nabi kata iza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a. Bila anjing jilat dalam payang kamu, maka basuh payang itu 7 kali. Bukan sama, jadi samuk payang. Perbuatan basuh dengan selut itu bukan sama. Faham? Basuh ulahunna bitura, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau dia pijak atas seming, kita pergi berlari tengok tak ada tapak kaki atas seming, tak wajib basuh apa-apa. Nampak anjing tu dia lapak kena atas kereta kita. Kita turun dak lekat bulu, dak lekat lendir, dak lekat peluh, dak lekat air kecing, tidak wajib basuh. Tapi mau tengok ada darah sikit lekat di sebeng motor. Contoh, wajib basuh sabaan 7 kali. Orang sudah azan, saya baru sampai masjid, tayat masjid ke rawatib? Jika orang sudah azan, masa sudah sempit, maka kalau kita dang, kita buat dua-dua, tahiyat dan rawatib. Kalau kita tak dang 2 rakaat saja, buatlah rawatib. Siapa yang mengerjakan solat rawatib, kata fuqaha, sebelum duduk masuk masjid, ia juga dapat pahala tahiyatul masjid. Soalan seterusnya, siapakah Wahabi? Bagaimana nak kenal mereka? Iaitu satu golongan yang tidak mahu mengikut mazhab. Itu sajalah. Faham lagi? Dan pandangan-pandangan yang keliru berkenaan dengan ketuhanan, fiqh dan seumpama. Jadi pendek cerita, ikutlah ahli sunnah wal jamaah, kamu selamat. Tak usah ikutlah hak pelik-pelik. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Maka ditanya Rasulullah, man hum wahidah fil jannah? Siapa satu golongan yang masuk syurga? Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu jalan aku dan sahabat aku, dan pada hari yang lain al-jamaah. Nampak? Awak mari hak pelik-pelik jangan usah ikutlah. Tak usah ikut. Kita kan nak selamat akhirat. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Mu nak Syiah ke, Wahabi ke, Mu'tazilah ke, Qadariyah ke, Jabariyah ke, Khawarij ke, Mujassimah ke, jangan ikut. Ikut ahli sunnah wal jamaah. Soalan seterusnya, saya hidup bersama isteri yang telah bercerai talak 3. Gaya seperti isteri 2. Hakikat dia telah bercerai talak 3. Bolehkah saya memilih untuk berpisah secara baik? Talak 3 wajib berpisah dah. Boleh pilih benda lagi. Faham? Talak ni 2 kali saja boleh rajak. Allah kata at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali saja boleh rajak. Dulu cerai ada sekali, boleh rajak. Cerai ada sekali lagi, jadi 2, boleh rajak. Cerai pula yang ketiga, tak boleh dah. Fala tahilu lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. Lepas 3 tak boleh lagi berkahwin. Nak baik pun tak boleh dah. Hatta sehingga isteri ini, janda ini kahwin dengan suami baru. Faham? Itu ayat Quran. Dalam hadis pula mensyaratkan bukan kahwin dengan suami saja, kena jima' pula dengan suami. Faham lagi? Kena tenggelam timba dalam kerek. Kalau kerek biar kerek saja tak sah. Faham? Kinayah cakap. Faham lagi? Sebab seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, saya nak balik pada suami saya dulu talak 3. Kenapa? Kerana isteri suami kita yang kedua, yang baru ini, dia macam perceraian. Nabi kata tak boleh hatta tazuqa asilatah, sehingga kamu merasa nikmat jima' suami baru. Mungkin kena jima' tak? Tak kena bersekali. Tak boleh.
Kena bercerai, kahwin laki-laki lain, kena jimok dulu. Barulah boleh balik pada laki dulu kalau mau bercerai. Dan bila balik, jadi kosong-kosong semula. Bukan ada 3 dah. Sebab dia kira liga baru. Tahun lepas memang Terengganu kena 4-0. Dah tahun ni liga baru takkan bawa 4 tu, 0-0 mula apa. Nah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Yang lebih nanti Walailah jawab. Panjang. Saya mimpi berjumpa dengan orang soleh. Orang soleh itu memberi nasihat kepada saya. Apakah makna? Bolehkah saya amalkan? Dengar baik-baik. Jikalau kita dalam mimpi itu orang, kita jumpa Nabi ke, jumpa orang soleh ke, jumpa sahabat, dia berikan kita satu amal. Jawabnya, amalan itu hendaklah kita adukan dengan hukum syarak dulu. Nampak? Jika tidak ada percanggahan dengan syarak, boleh amal. Dan tak boleh paksa orang lain amal untuk awak seorang. Faham lagi? Tapi kalau bercanggah dengan syarak, tak boleh amal. Dalam mimpi tu kata, sekarang ni dah wajib dah mayat subuh. Wajib garik se. Faham lagi? Kita pun tak mayat garik dah. Dengan subuh. Faham lagi? Pasal apa kita mimpi? Tak boleh pakai. Kerana syariat Nabi Muhammad, khamsus salawatin fi yaumin wa lailin, 5 sehari semalam 5 waktu kekal sampai kiamat. Faham lagi? Ada wirid-wirid yang kita tak pandai, kita hafal, pergi tunjuk kat Tok Imam, kat ustaz-ustaz. Kadang-kadang salah wirid tu. Dalam mimpi tu kadang-kadang syaitan dia suruh kita wirid ngarut ngabang kali. Kita pun amal juga opak tu. Nampak dah benda apa tak tahu. Bahasa Peru dengan Cambodia. Kena tanya orang ulama. Boleh. Benda dalam mimpi disuruh membuat. Disuruh saya baca Ya Latif, Ya Rahim 100 kali sebelum tidur. Boleh. Boleh. Faham lagi? Sebab zikir yang terafdal yang datang dalam hadis. Yang kita nak karang sendiri boleh. Sebab tu tahlil itu bukan zikir yang disusun oleh Rasulullah. Tahlil tu. Faham? Kita masuk pergi orang minta baca tahlil, kita pun baca Fatihah, patut Ikhlas, patut Al-Falaq, patut An-Nas, patut ayat kursi, patut kita baca apa benda ni hujung Baqarah. Patut kita buat tahlil 100 kali. Kalau kita nak buat baca lain boleh. Orang panggil jemput sila Tok Imam. Malam ni saya baca tahlil yang saya karang sendirilah. Apa dia tu? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Okey, makan. Atau subhanallah, alhamdulillah. Okey, makan. Tu orang kata gua ni bulak tu gerah nak makan tu. La ilaha illallah. Mu jepuk aku beri dah buah aku sendiri. Dia kata dah nak sedekah ke si mati ni. Dah subhanallah, alhamdulillah dah. Boleh tak? Boleh Nabi kata man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumil qiyamah. Siapa baca subhanallah penuh neraca kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Siapa baca 2 pula, subhanallah, alhamdulillah, 2 neraca penuh hari akhirat. Faham? Itu bagi orang-orang yang tak ingat doa. Dah tak ada doa sikit. Tak ada. Niat kepada si mati. Sebelum menutup saya nak cerita ada satu kisah. Dulu zaman belajar agama, saya ni bila belajar agama, guru agama bukan mana pandai, guru agama je. Ada orang guru agama dan dia pandai. Kita guru agama, kita bodoh situ. Cuma ngikut guru. Bila ngaji dengan guru yang serbang ekornya letak di depan, saya pun ekor di depan. Bila mengaji dengan guru yang serbang besar, saya serbang besar sama. Bila guru dengan guru yang tak pakai jubah, dia pakai baju macam baju pondok patani tu dengan kain pelekat, kita pakai gitu kan. Mana kasih ke guru. Jadi kebetulan pada masa itu belajar dengan guru yang serbang besar. Saya pun serbang besar ni serbang. Tahun 90-an, 98 gitu lah. 97 gitu,
Jadi orang kampung ni bila dia ingat kita ni dah pakai serban, dia ingat pandai tahlil. Faham lagi? Jadi kita bukan pandai, kita mengaji. Tahlil ikut guru dah. Nak mengaji kitab tu. Jadi ada rumah saudara meninggal. Jadi dia telefon lah. Dia kata mari juga nak suruh jadi syekh sekali. Sotahlah. Sotahlah aku kena boleh sakit mana ni. Faham lagi? Boleh kuah dah. Kemudian kita bijak pada tuan rumah ni. Kita kena bijak rumah. Kita target dah masa tu kalau pukul 9 habis sembahyang Isya, 9 suku orang start dah tahlil. Pasal rumah dia dekat surat. 9.30 biasa baca doa. Jadi timing saya 9.30 baru sapa. Kita kena liar kau. Tuan rumah ingat dia liar dah. Kita liar dia tuan rumah lagi. Kita pergi sebab besar lah. Memang tak pecah sekarang. Mau tengok siapa awal sangat 9.20. Biar lu tunggu lu jalan tengok tahu tu. Takut kena tahlil. Lagi. Takut kena tahlil tu boleh doa dah ingat. Jadi timing buat slow, masuk lu kona nak wis apa 9.30. 9.30 tu biasa akan doa dah. 9 kita pergi lebih lagi. Takutnya 9.40. 9.40 dah oleh siapa orang penuh luar ramai kan. Dari jauh nampak dah. Luar makan lebih makan tu. Selamat aku lagi selamat aku. Bila sampai rupanya tak tadi tunggu kita. Tak sampai dah kena lewat lagi. Kita pakai toy. Nak tokat motor dah capur nak rebah. Dan nanti kata datang ya tunggu aku. Hanya rupa liar dia lagi. Dia tunggu berterus lu. Bila kita sampai tu bangun macam gedok puas hati mari lambat. Apa mari lambat sangat. Siapa tu wis sebel. Tu cerita betul tu. Jadi dah doa dah ingat. Dia kena dia kau ingat. Hak bunyi se. Kun dimakan. Ada nak bandar. Bukan kita minta nak jadi tahlil ke apa tak. Tapi dia kita lagi. Dia lagi. Wallahu a'lam. Sedikit sebanyak kita dapat manfaat daripada ini dan kita akan bersolat. Solat dah. Kita terus kepada slot yang kedua. Iaitu yang ditunggu-tunggu Ustaz. Dia Ustaz Wadi kita. Bagai kata pepatah Arab, iza ja'al ma batalat tayamum. Apabila air telah sampai maka batallah tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita akan beri masa rehat secara terus-terusan. InsyaAllah kita akan teruskan program boleh? Kita akan teruskan ini sepanjang main rumah boleh? Boleh? Kita akan teruskan program kita pada malam ini insyaAllah. Tak boleh panjang tak? Okey, mohon kerjasama sekali lagi. Mohon kerjasama sekali untuk kita sama-sama jaga SOP yang tadi ditetapkan. Mohon yang belakang tu. Yang belakang tu biar tak perlu daruk ni. Kita mau bebas kaki ke yang mana? Assalamualaikum. Mohon kerjasama, pakai mask. Mohon kerjasama, pakai mask. Mohon kerjasama daripada sahabat-sahabat sekalian. Kalau tuan-tuan begitu semua kita akan mulakan program kita pada malam ini insya-Allah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati, lagi dikasihi, lagi dirahimkan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar Ayub
yang dihormati lagi dikasihi, yang baru saja menyampaikan ceramah tadi Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizal Ghazali Mudir Mahat Darul Atik, Madrasah Darul Atik, soal penerusan program Ilhaq Pelaksana Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Nak cari saya punya tu, tadi ikut saya tu. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, sekali lagi kita mohon sama-sama untuk sama-sama kita mula dengan Al-Fatihah. Boleh. Untuk meneruskan program kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Fadil Ustaz Wadi Anwar Ayub. فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. تكبير. اللهم اهدني وسددني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali terima kasih pengurusi majlis, Tuan Rumah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Hafizahullah, serta seluruh ahli keluarga beliau dan tim Ustaz Ahmad Rizam yang sama-sama menjayakan majlis pada malam ni. Fadhil Ustaz Azhar Idrus, kedua-duanya adalah tuan guru, seorang dalam bidang fiqh dan hukum hakam, dan seorang lagi tuan guru dalam bidang tasawuf, Ustaz Ahmad Rizam Hafizahumallah. Saya diletakkan untuk bahagian ceramah perdana 1 jam setengah, tapi Ustaz Azhar Idrus tadi dah berceramah panjang, alhamdulillah lah. Jadi masa saya 45 minit cukup kot, insya-Allah, untuk bersama dengan tuan-tuan yang ramai pada malam ni. Kampung ni sebenarnya tak apa ada orang ni. Jalan ni pun sunyi je, no? Inilah kali pertama jalan ni jam tadi. Saya tengok sampai hujung sana jam. Umat Nabi SAW rindu untuk berada dalam majlis ilmu. Kesemua kita datang pada malam ni, tak ada siapa mai malam ni untuk jadi jutawan. Tak ada siapa mai malam ni untuk dapat pangkat menteri. Dan tidak ada siapa yang mai malam ni untuk menjadi masyhur. Tuan-tuan duduk di bawah, hak masyhur duduk di atas ni. Yang duduk di atas, yang bercakap kan, ustaz pengurusi hari ni masyhur lah. Tak ada siapa yang mai di depan saya ni, 10,000 orang ni sampai sana. Tidak ada seorang pun yang datang pada malam ni untuk mencari dunia.
semua yang datang pada malam ni adalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat tempat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang mai malam ni bukan untuk merasa makanan yang dijual di tepi-tepi jalan sana, tetapi wahai Allah, kesemua yang datang pada malam ni adalah untuk mencari redha-Mu wahai Allah. Maka Kau pandanglah semua yang hadir pada malam ni wahai Allah. Kau berikanlah hidayah dan juga istiqamah serta rahmat-Mu kepada semua yang hadir, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya dan miskin di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada 3 poin saja malam ni. Sekejap tuan-tuan jangan risau. Sebab tadi orang hantar gambar dekat saya pukul 5.30 dah penuh dah. Kalau 5.30, sekarang 9, ni dah 4 jam tak kencing. Orang Kedah ni bahasa kasar sikit. Saya kira ni, saya tengok, saya kata, ish, 4 jam lah ni tak kencing, tak bangun makan apa semua, duduk. Subhanallah. Jadi dah lama. Maka ilmu tadi kita dah dapat daripada Fadil Ustaz Azhar. Sekarang kita mohon dengan Allah yang menghantar para malaikat yang mencari. Malaikat ni turun, Allah cipta khas mencari majlis ilmu. Kemudian bila malaikat ni balik, Allah akan tanya apa yang mereka minta. Dalam keadaan Allah tahu apa yang kita minta. Maka para malaikat menjawab, wahai Allah, mereka memohon keampunan-Mu dan syurga-Mu. Maka Allah Ta'ala pun sebut, bersaksilah wahai para malaikat, qad ghafartu lahum, aku telah mengampunkan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, satu hari Nabi Musa berpidato di hadapan Bani Israel yang ramai dia macam ni. Nabi Musa, umat dia kedua teramai selepas Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Musa berdiri di depan, dia berpidato, ramai macam ni. Pidato seorang Rasul yang tak ada dosa, yang tak ada dendam dengan orang, yang bahasanya sampai ke dalam hati, yang bahasanya penuh iman. Nabi Musa alaihissalam, bila dia pidato, Bani Israel waktu tu, kaum Nabi Musa, Bani Israel, rasa takjub dengan Nabi Musa. Ish, Masya Allah, hebat pidato Nabi Musa. Kami rasa dekat dengan Allah, kami rasa kasih dengan Allah, kami rasa rindu dengan Allah. Bila dengar Nabi Musa berpidato, ramai Bani Israel bertaubat, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab terkesan dengan pidato Nabi Israel. Kesemuanya terpegun. Kemudian orang ramai mengerumuni Nabi Israel. Mereka bertanya, wahai Nabiullah, man huwa a'lamun nas? Ada tak di atas muka bumi hari ini orang yang lebih alim daripada kamu? Wahai Nabiullah, siapakah yang hidup di atas muka bumi hari ini yang paling alim? Bani Israel tanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap Rasul yang diutuskan di dalam satu-satu zaman, dalam satu-satu kaum, dialah yang paling alim sekali. Ini kaedah. Dia yang paling alim. Dalam satu-satu zaman, kalau satu Rasul itu diutuskan, dia yang paling alim. Bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, man a'lamun nas, siapa manusia yang paling alim?
Nabi Musa pun jawab dengan tidak ada perasaan bongkak sikit pun, bukan untuk berbangga, bukan kerana perasaan. Nabi Musa kata, ana, aku. Jawapan jujur, memang dia yang paling alim, tetapi dia tidak menisbahkan pengetahuan itu kepada Allah dengan ucapan Allahu a'lam. Nabi Musa tak sebut Allahu a'lam, Allah yang lebih maha mengetahui. Ketika itu turun wahyu, Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Musa, wahyu, ilham Allah. Inna li 'abdan bimajma'il bahraini huwa a'lamu mink. Sesungguhnya ada seorang hamba aku, kata Allah, pada pertemuan dua laut tempat tinggalnya. Dia tinggal di pertemuan dua laut. Huwa a'lamu mink. Dia lebih alim daripada kamu. Dia ada ilmu yang kamu tidak tahu, wahai Musa. Tuan-tuan, yang ni rahsia Allah yang Allah bongkarkan dalam peristiwa itu. Kalau tak berlaku rahsia ini, sehingga malam ni kita tak kenal Nabi Khadir alaihissalam. Ni yang Nabi Khadir ni cerita dia pelik dan sangat menginsafkan dan tak boleh masuk akal. Nabi Khadir. Kalau Nabi lain membelah bulan, Nabi lain menyembuhkan orang sakit, Nabi Rasul lain bercakap dengan binatang, Khadir alaihissalam antara mukjizat dia, ilmu dia, tidak ada perantaraan makhluk, terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut sendiri dalam Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan Khadir daripada sisi kami terus, tidak ada perantaraan akan ilmu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu Nabi Musa hidup atas dunia ketika itu, Nabi Musa rasa dengan ilmu syariat yang Allah ajar, yang Nabi Musa belajar daripada malaikat Jibril alaihissalam, beliaulah orang yang paling alim. Musa alaihissalam, Nabi Musa. Tapi bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, siapakah yang paling alim di atas muka bumi hari ini? Waktu tu Nabi Musa tersilap, tak sebut Allahu a'lam, mungkin aku. Nabi Musa terus jawab, aku. Maka Allah mengenakan sedikit pengajaran kepada Nabi Musa. Wahai Musa, hari ni aku nak bagi tahu satu rahsia. Ada seorang makhluk tinggal di pertemuan dua laut. Dia mempunyai ilmu yang kamu tidak ada, wahai Musa. Lelaki itu ada ilmu yang kamu tidak ada. Bila Nabi Musa dengar sifat seorang Rasul yang sukakan kebaikan, beliau memohon kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku belajar dengan orang itu. Nak belajar, bukan nak bergaduh, bukan nak uji siapa yang lebih alim. Wahai Allah, izinkan aku untuk aku belajar dengan orang itu. Di mana orang yang mempunyai ilmu yang aku tak ada. Allah pun izin. Allah bagi petunjuk 1, 2, 3, yang tu saya tak mau sebut, lagi cerita dia panjang. Ini poin nombor 1. Maka Nabi Musa pun pergi, sampailah dapat petunjuk. Musa alaihissalam dengan Yusha ibn Nun, pemuda yang menemani Nabi Musa, seorang Nabi yang tidak disebutkan dalam Quran, tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, cerita tentang Nabi Yusha ibn Nun. Dialah anak murid kanan Nabi Musa alaihissalam, pun hebat juga.
Nabi Yusha Ibn Nun ni antara mukjizat dia ialah dia boleh menahan matahari daripada bergerak. Mukjizat. Manusia biasa tuan, berjalan, tidur, makan, sedih, gembira, kenyang, lapar, manusia biasa. Tapi apabila dimuliakan oleh Allah, apabila diredai oleh Allah, apabila rapat dengan Allah, apabila selalu ingat Allah, apabila tunduk hanya kepada Allah, Allah memuliakan Yusha ibn Nun, murid kanan Nabi Musa alaihi salam, anak murid kanan. Kemudian pergi sampai jumpa, berjalan jauh, berjalan kaki dua-dua orang ni, rasul, satu nabi. Bila berjalan jauh, selepas 100 km berjalan lagi, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa kata, aku takkan tinggalkan perjalanan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan tengok ni pengajaran. Nabi Musa manusia yang paling alim atas muka bumi Allah ketika itu. Bila Allah sebut ada satu orang yang mempunyai ilmu yang bukan ilmu sesat, ilmu yang aku sendiri ajarkan beliau, wahai Musa, tanpa perantaraan, orang ni, subhanallah. Nabi Khadir ni disebutkan oleh jumhur para ulama sampai hari ini masih hidup, wallahu a'lam. Jumhur para ulama sampai hari ini masih hidup. Khadir. Anak siapa, zaman bila beliau muncul, wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, no? Sebab tu kita kalau nak buat baik, jangan pilih-pilih orang. Kalau nak buat baik, jangan pilih-pilih orang. Kita tak tahu kedudukan orang itu di sisi Allah. Sekali saya cerita satu kisah zaman Rasulullah, seorang peminum arak tetapi mencintai Allah dan Rasulnya. Itu poin yang kedua. Bila berjalan jauh, Nabi Musa alaihissalam dengan anak murid kanan dia, motor tak ada, kereta tak ada, bas tak ada, kapal terbang tak ada. Bila dah jauh perjalanan, selepas sehari, kemudian seminggu, kemudian 2 minggu, Nabi Musa kata, aku takkan berganjak. Ending ayat tu, au amdhiya huquba, walaupun aku terpaksa berjalan berpuluh-puluh tahun untuk berjumpa dengan guru ini. Kita paling jauh belajar Kampung Gemuruh, duduk Kuala Terengganu, duduk tepi Pasar Payang, duduk Besut. Sini je paling jauh. Ini Quran, tuan-tuan tengok. La abrahu sampai au amdhiya huquba, kalau berpuluh tahun aku terpaksa jalan, aku takkan pulang, kata Nabi Musa. Nak cari tok guru ni. Akhirnya sampai di pertemuan dua laut. Kalau tuan-tuan ke Mesir, tuan-tuan boleh tanya guide tu di mana tempat pertemuan tersebut, mengikut pendapat yang paling kuat. Ada, boleh pergi, boleh sewa bas ke apa, pergi ke tempat tu. Berhenti di satu tempat. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Nabi Musa pun nampak satu orang lelaki. Biasa saja, tak ada serban besar, tak ada tasbih sangkut di tengkok. Ni tengkok panggil apa sini? Sama. Tak ada tasbih pun sangkut di tengkok, tak ada serban besar, lelaki biasa. Wajada 'abdan min 'ibadina. Dua orang ini menjumpai hamba kami. Dua orang itu Musa dan Yusha alaihi wassalam. Lelaki biasa. Ingatkan jual laksa.
Bila tengok, ingatkan jaga parking. Biasa saja. Tak ada cincin zamrud, tak ada jubah putih yang cantik, tak ada kereta Velfire. Seorang lelaki biasa duduk di atas batu. Kalau dia berjalan ke semua tempat yang berjalan menjadi hijau. Sebab tu Khadir, bukan Khidir, Khadirun sebutan dia dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Kalau dia berjalan, di tapak-tapak yang dia letakkan kaki dia tu menjadi hijau. Alaihissalam. Lelaki biasa, subhanallah. Hormatlah semua umat Nabi Muhammad. Kasihlah semua umat Nabi Muhammad. Bagilah perhatian kepada semua umat Nabi Muhammad, siapapun orang itu, kerana yang mengetahui kedudukan seseorang itu di sisi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tak kenal orang tu. Nabi Musa bukan imam kampung tau, bukan mufti negeri, bukan qadhi kawasan. Musa alaihissalam, manusia 124,000 orang Nabi, dia ranking nombor 3. Dia tak kenal satu orang, Nabi Musa tak kenal satu orang yang mulia di sisi Allah, yang ada ilmu yang Nabi Musa tak ada. Ini pengajaran malam ni yang pertama. Saya macam tu tuan-tuan, lawak tak ada. Tak erti buat lawak. Tak erti buat lawak. Kan tengok ceramah, tengok cengih ceramah, garang. Hak ni je saya bawa. Alhamdulillah. Allah SWT sebut kedua-duanya jumpa hamba kami itu. Atainahu rahmatan min indina. Lelaki yang mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa itu, atainahu rahmatan min indina, kerana kami merahmati lelaki itu. Sebab tu Rasulullah sebut tak ada orang masuk syurga dengan amalan dia yang banyak, termasuk aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, termasuk kamu tak masuk syurga dengan amalan kamu? Nabi kata, ya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min, kecualilah selepas Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan kasih kepada aku. Sebab tu orang yang paling berjaya ialah orang yang paling dirahmati oleh Allah. Banyak mana Allah ajak dalam Quran untuk kita berdoa, Allahumma arhamni wal muslimin. Nabi ajak, ya Allah, kasihanilah aku dan semua umat Nabi Muhammad. Allahumma arhamni wal muslimin, wahai Allah, kasihlah aku dan semua umat Nabi Muhammad. Apabila satu orang dikasihi oleh Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah, orang itu tidak boleh disentuh oleh mana-mana makhluk. Dia boleh dibunuh nyawanya, boleh diseksa tubuh badannya, tetapi roh dan imannya tak boleh digugat oleh mana-mana makhluk. Atainahu rahmatan min indina. Allah Ta'ala puji Nabi Khadir. Allah Ta'ala kata, kami mendatangkan kepadanya rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepada beliau daripada sisi kami akan ilmu. Tuan-tuan, Nabi Khadir ni orang baik, bukan lahir-lahir Allah Ta'ala terus ajak. Dengar ni tuan, Nabi Khadir alaihissalam ini manusia yang mencari Allah, mencari keberkatan daripada Allah, mencari rahmat Allah, mencari kasih Allah, mencari pandangan Allah, mencari kedudukan di sisi Allah. Kemudian Allah memberikan dia kelebihan ini. Allah terus mengajar beliau ilmu terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran di tempat yang lain, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajar kamu.
Allah sendiri yang mengajar kamu. Dan ini yang diperolehi oleh Khadir alaihissalam, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa pun berjumpa sampai akhir kisah, belajar dengan Nabi Khadir dan tidak lulus Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Yang tu perbahasan lain lah. Nabi Musa dengan ilmu syariat yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala, ada satu sudut lagi ilmu, ada satu sudut lagi. Tapi jangan duk mengaku lah tuan-tuan lah. Sekali tuan-tuan duk mengaku pula. Mengaku kata dapat hak, yang ni hak tempiah Nabi Khadir. Semayang Jumaat tak pi, Zuhur tak semayang, subuh tak semayang, dia kata ni hak satu sudut lagi yang ilmu. Hati-hati tuan-tuan, zaman ni banyak tiap bulan keluar macam-macam orang mengaku Imam Mahdi, tiap bulan keluar orang mengaku yaqazah dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini bahaya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu poin yang pertama. Lagi 2 poin je. Tuan jangan risau. Lagi 2 poin. Balik, kita balik ramai-ramai. Tadi saya baca satu berita waktu duduk tunggu rehat tadi, petang semalam, seorang lelaki Islam umur 28 tahun, seorang lelaki Islam umur 28 tahun tidak bekerja, menganggur. Dia potong kepala ibu kandung dia letak setempat. Potong. Tuan-tuan, 10,000 ada semua ni. Kalau orang bayar kat kita 10 juta bagi pisau potong kepala ibu kita, 10 juta tunai, saya yakin tak ada siapa nak buat benda ni. Tak ada siapa akan buat benda ni. Ibu kandung kita. Saya ingat berita ni di Brazil. Bila saya baca tajuk, saya tekan tajuk tu. Baca tajuk, saya tekan tajuk tu, dia keluar berita. Sebab dalam berita ni, kadang bila kita tekan, berita tu berita luar negara. Banyak saya tekan dia berita luar negara. Tapi daripada yang pancarkan berita tu, TV dalam Malaysia ni lah, banyaknya luar negara. Tapi tadi bila saya tekan tadi, dia naik berita tu Malaysia, Kuala Selangor. Bila naik Malaysia, saya kata, ya Allah, harap-harap bukan Islam yang buat benda ni. Bukan kita seronok orang bukan Islam buat. Maksudnya kalau dia Islam, kan, saya berdoa, saya kata, ya Allah, semoga bukan Islam yang buat benda ni. Tapi bila pemberita tu baca, yang buat benda tu adalah orang Islam. Semalam tuan-tuan, bukan di Brazil, bukan di Amerika Syarikat, dalam Malaysia, orang Melayu, orang Islam kita, umur 28, dia penganggur, dia potong kepala mak dia, putus kepala ni, tak di tempat lain. Ending berita tu bila cek air kencing, positif. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, anak-anak yang ada masalah dadah, remaja ramai. Baru ni saya pergi Kuching, Sarawak, balik lepas beberapa minggu pergi pula di Miri. Tuan-tuan, jauh sana. 80% kehadiran anak-anak muda macam ni. Kuliah malam, kuliah pagi, 80% anak-anak muda. Tuan, saya jumpa 100 orang penagih di kalangan remaja dan juga orang tua-tua dan juga wanita yang ada anak. Daripada 100 orang tuan-tuan, 70 orang sampai akhir hayat lekat dengan dadah ni. Dia tak tinggal. Subhanallah.
dia lelaki ke perempuan ke, sampai pegang anak masih lagi duk cucuk jarum dadah tadi, pegang anak kecil umur baru 7-8 bulan. Tak nak? Jadi dia punya kesan dia sampai ke tahap itu. Ini berita yang paling menyayat hati sekali. Berita yang paling menyayat hati sekali. Selalunya tak kerja. Selalunya sifat mereka ni macam itulah. Tadi bila saya dengar, sama, tak kerja. Umur 28, menganggur. Dan waktu dicek air kencing tadi, didapati positif, dadah. Semoga Allah mengampunkan kita semua, insya-Allah. Seorang sahabat nama Abdullah digelar Al-Himar. Seorang sahabat nama Abdullah digelar Al-Himar. Himar ni maksud dia keldai. Tetapi gelaran Al-Himar itu diberikan kepada sahabat ni, nama Abdullah ini, kerana dia seorang yang kuat. Malaysia tak ada keldai. Negara Arab keldai banyak. Mereka buat untuk angkut tongges, angkut ubi kentang, angkut yang berat-berat ni, beratus-ratus kilogram, 200-300 kilogram keldai. Sifat dia kuat. Jadi bukan penghinaan kepada sahabat ni, dia digelar Abdullah Al-Himar. Dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sahabat ni sayang Nabi. Ini kisah kedua, poin nombor 2 tuan-tuan. Ringkas je, tapi dia ada pengajaran yang besar. Nabi sayang dia sayang Nabi. Kalau jumpa Nabi, kana yudhikun Nabi, dia akan membuatkan Nabi ketawa. Subhanallah. Abdullah ini kalau berjumpa dengan Rasulullah, dia akan buatkan Nabi ketawa. Nabi akan senyum besar dengan Abdullah Al-Himar ini. Tetapi Abdullah ini ada satu kelemahan, dia minum arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Nabi dengan sahabat, siapa yang tak pi sembahyang berjamaah, orang itu adalah munafik original. Benda ni disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Zaman Nabi tak ada denda, tak ada peraturan. Semua sahabat yang ada di Madinah, yang mana yang duduk dalam kota Madinah, mesti solat di Masjid An-Nabawi tanpa paksaan. Semua akan datang hatta yuhada bainar rajulain. Kalau satu orang sakit, dia akan panggil kawan dia untuk papah dia ke masjid tanpa siapa-siapa paksa. Zaman sahabat. Zaman sahabat, siapa yang tak solat berjamaah di masjid, semua sahabat tahu orang itu hanyalah munafik original. Ramai tak kalau hari ni? Subhanallah. Kita bukan tak solat berjamaah, tak semayang terus, ustaz. Tak semayang. Saya nak sebut poin ni, saya nak beritahu kat tuan-tuan, kalau tak solat berjamaah adalah munafik original, tapi kalau minum arak, tapi bertaubat. Abdullah ini dia minum arak, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubat di hadapan Rasulullah. Lepas berapa bulan dia minum pula, Abdullah ni. Tapi rapat dengan Nabi, orang dia kelakar. Kalau jumpa Nabi, dia akan buat lawak dengan Nabi, Nabi akan gelak dengan dia. Tapi tak, bukan gelak macam kita lah. Gelak Rasulullah kana aktsaru dhahikihi tabassum. Nabi ni dia punya gelak adalah senyum. Hak tu gelak paling banyak lah tu, senyum.